السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu di antara maghrib dan isya dengan menggunakan kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, ataupun maksudnya halal dan haram menurut perspektif Islam, yang mana masih di dalam perbincangan berkenaan dengan halal dan haram dalam kehidupan Muslim, dan sambungannya pada tajuk qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin, yakni pada tajuk petanda sial. Ada jumpa surat 202. Ada petanda sial. Perbuatan menilai suatu tempat, masa atau seseorang sebagai sumber kesialan atau bayang-bayangan ilusi mistik masih lagi akan terus hidup dan diminati di tengah-tengah masyarakat. Pada masa Nabi Saleh alaihissalam, umatnya berkata kepadanya. Ini tajuk sambungan pada malam ini berkenaan dengan perbuatan menilai sesuatu tempat atau masa atau seorang atau sumber atau sebarang sumber dan dihubungkan dengan kesialan. Apa maksud sial di sini adalah beranggapan sesuatu atau tempat ataupun makhluk Allah Subhanahu wa taala dapat memberi mudarat, dapat memberi kerosakan, dapat memberi kebinasaan. Itu dimaksud dengan sial. Maknanya, sebagai seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu makhluk pun yang boleh memberi mudarat dan juga manfaat melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberi mudarat dan juga manfaat itu adalah secara hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umumnya Allah Subhanahu wa ta'ala ada berfirman, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minin. Katakanlah, lan yusibana, tidak memberi musibah kepada kami, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan, khitabkan pada azali. Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang beriman dia menyerah diri, bertawakal kepada Allah. yakni selain daripada Allah adalah makhluk. Kita ni makhluk. Dan apabila disebut sebagai makhluk, makhluk tidak berkuasa dengan sendiri, tidak berkehendak dengan sendiri, melainkan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apatah lagi dalam perkara menganggap makhluk-makhluk boleh memberi bekas sehingga beranggapan memberi kesialan. Maksud sial di sini adalah memberi kemudaratan, memberi kebinasaan, memberi bekas.
Sedangkan yang memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu dengan sifat qudrah. Sedangkan qudrah yang ada kepada manusia adalah daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu pegang dulu. Yang tu kena pegang dulu. Yang sebagai orang beriman terpasak dalam akidah kita. Akidah tu keyakinan, keimanan kepada Allah yang secara mutlak, secara hakikatnya memberi manfaat dan juga memberi mudarat. Dan selaku sebagai makhluk, makhluk tidak boleh memberi bekas melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menganggapi tempat, masa atau seseorang sebagai sumber kerosakan, kebinasaan ataupun kesialan, ianya adalah sesuatu yang bercanggah dengan akidah. Ianya adalah merupakan sebagai bentuk bayangan-bayangan ilusi mistik. Satu bayangan, satu benda yang dibayang-bayangkan, halusinasi yang ada di dalam minda seseorang itu sahaja. Di mana perkara ini pernah berlaku di zaman Nabi Saleh alaihissalam. Maknanya perkara yang menanggapi sesuatu boleh memberi kesialan pernah berlaku pada zaman Nabi Saleh alaihissalam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ada menyebut di dalam surah An-Naml ayat 47, qalu tayyarna bika wa mimman ma'ak. Qalu tayyarna bika wa mimman ma'ak wa bimman ma'ak. Ia bermaksud kami mendapat nasib yang sia disebabkan olehmu Saleh dan orang-orang yang bersertamu. Ini adalah ungkapan daripada umat Nabi Saleh. Yani mereka beranggapan kesialan itu dengan sebab Nabi Saleh alaihissalam. Dan juga dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'raf ayat 131, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika mendapat malapetaka, Firaun dan kaumnya selalu berkata, ini juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh yang mana umat dia atau kaum Firaun ini berserta Firaun, yakni menganggapi sesuatu tu boleh memberi mudarat ataupun malapetaka itu dengan sebab kesialan sesuatu ataupun kesialan tempat ataupun masa ataupun makhluk. Ini adalah sesuatu yang dirakamkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 131. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wa in tusibuhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Yang bermaksud mereka menganggap kesusahan itu disebabkan oleh Musa dan orang-orang yang bersertanya. yakni Firaun dan juga kaumnya menganggapi setiap kesusahan, setiap malapetaka, setiap musibah itu disebabkan oleh Nabi Musa dan juga orang-orang beriman berserta dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah merupakan bentuk kekufuran Firaun dan juga kaumnya menyembah taghut. Firaun dan juga kaumnya menyembah berhala. Dan apabila Nabi Musa AS datang mendakwah, mengajak Firaun dan juga kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka membantah. Jadi mereka menganggapi Nabi Musa AS membawa satu kecelakaan dengan sebab mengajak mereka untuk menyembah Allah dan juga meninggalkan akan sembahan taghut, menyembah patung berhala. Dan apabila berlaku satu musibah, mereka menganggap kerana Nabi Musa lah mereka mendapat musibah sebab menghalang mereka daripada menyembah patung berhala. Begitu juga dengan orang-orang kafir, setiap kali mereka mendapat musibah kepada para penyuruh agama Allah dan Rasul, mereka berkata, qalu inna tatayyarna bikum. Surah Yasin ayat 18 yang bermaksud sesungguhnya kami bernasib sial kerana kalian. Ini ada contoh, 3 contoh yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni manusia menganggap sial dengan sebab sesuatu. Di mana contoh yang pertama berkenaan dengan kaum Nabi Saleh menganggap kesialan itu dengan sebab Nabi Saleh yang mengajak mereka beriman kepada Allah. Begitu juga
Fir'aun dan juga kaumnya menganggap kesialan itu dengan sebab Nabi Musa AS mengajak mereka beriman kepada Allah. Jadi umpama mereka menganggap patung berhala itu sudah melaknat mereka. Dan juga secara umumnya Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ini juga berlaku kepada orang kafir yang lain. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan di dalam surah Yasin ayat 18, qalu inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami bernasib sial kerana kalian. Ini adalah merupakan perkataan-perkataan yang tidak membawa makna kepada iman, yang membawa kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita sebutkan tadi, yakni mudarat dan juga munafaat adalah hakikatnya adalah Allah, urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ini hari ada tertengok satu YouTube pendek dan satu tempat, yakni mereka menganggap belut besar itu boleh memberi mudarat dan juga boleh memberi manfaat. Sesiapa yang makan belut itu akan kena kesialan. Sampai belut tu gemuk-gemuk, takut nak makan. Cantik-cantik, dekat air jernih banyak belutnya. Jadi mereka tak berani nak makan, dengan sebab mereka menganggap siapa yang makan belut itu boleh menyebabkan kesialan, boleh akan menimpa kepada mereka malapetaka. Jadi mereka biarkan je sampai belut tu dah jinak dengan orang, dah boleh sentuh, boleh gosok, banyak, memang banyak. Ini adalah merupakan sesuatu tanggapan yang tidak ada pijakan, tanggapan yang tidak ada dalil, sedangkan itu adalah merupakan bayangan ilusi sahaja, halusinasi. Walaupun halusinasi ini biasa berlaku pada orang yang mengambil bahan yang boleh menyebabkan hilang akal, tapi dalam perkara mistik itu juga adalah halusinasi. Apabila berlaku sesuatu yang mudarat ataupun memberi musibah kepada mereka, mereka akan halusinasi. Mereka akan membayangkan sebenarnya yang memberi mudarat sebab perkara yang tadi, ataupun dengan sebab mereka merosakkan tempat yang tadi, ataupun sebab mereka lalu di tempat yang tadi. Ini adalah perkara yang bermula daripada kepercayaan yang karut itu. Dan perkara ini akan berlarutan kepada mereka-mereka yang kemudian, apabila generasi yang mula-mula itu sudah mereka cerita perkara yang karut, yang khurafat, yang tahayul ini, dan disambung oleh generasi yang berikutnya, yang mana seolah-olah itulah kepercayaan mereka, dan menjadikan sebagai satu bentuk kepercayaan, keyakinan yang bertunjang sebagai akidah. Sebenarnya ini adalah merupakan sesuatu yang khurafat yang boleh menjadikan seseorang itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya sebagai orang beriman, kita sebutkan tadi adalah kepada Allah sahaja yang kita menyerah diri. Allah Subhanahu Wa Taala secara hakikat yang memberi mudarat dan juga memberi manfaat. Kalau kita makan obat itu tidak boleh memberi kesembuhan melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Obat itu bagaimana? Sebagai sababiyah, sebagai usaha sahaja. Tidak ada sesuatu yang boleh memberi mudarat dan manfaat sendiri melainkan dengan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang makan obat dia tak sembuh. Ada orang yang dia sakit kepala, dia tak makan obat, okey je, dia duduk jemur tengah panas, sihat. Ada orang yang dia sakit kepala, makan sebiji Panadol, okey, sihat. Ada orang sebiji Panadol tak sembuh, makan 2 biji. Ada orang 2 biji tak sembuh, 1 papan terus. Ada orang makan 3 papan pun tak sembuh-sembuh. Jadi bagaimana ubat tu bukan boleh menyembuh. Ini sebagai usaha. Ada orang yang dia makan nasi setengah pinggan pun kenyang je. Ada orang setengah pinggan tak kenyang, yakni 1 pinggan baru kenyang. Ada orangnya 2 pinggan pun tak kenyang. Ada orang 3 pinggan pun tak kenyang. Maknanya nasi itu bukan mengenyangkan, yang memberi kenyang itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai orang beriman, kita terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau berlaku sesuatu bukan sebab kesialan sesuatu, tetapi itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dalam perkara ini, namun secara tegas Rasulullah SAW menjawab, qalu ta'irukum ma'akum. Ini jawapan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam surah Yasin ayat 19, sesungguhnya nasib sial yang menimpa kalian adalah
adalah kerana kalian sendiri. Ini adalah jawapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada tanggapan-tanggapan mereka-mereka ini yang menganggap sesuatu tu boleh memberi kesan mudarat dan manfaat, boleh memberi kesan kesialan, di mana dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Yasin ayat 19 yang berbunyi qalu ta'irukum ma'akum, yang bermaksud sesungguhnya nasib sial yang menimpa kalian adalah kerana kalian sendiri. Kenapa berlaku kemalangan? Dengan sebab kecuaian kita. Kenapa boleh berlaku runtuhan satu rumah ataupun bangunan? Dengan sebab kecuaian orang yang membuatnya, bukan dengan sebab sial satu tempat. Dan dalam perkara lain, sebenarnya sesiapa yang menanggapi alam ini boleh memberi kesialan, makhluk boleh memberi kesialan, sesungguhnya dia menghalang untuk dia bergerak dengan lebih lancar, dan boleh menyebabkan akan sesuatu kejumudan, boleh menyebabkan sesuatu orang tu maknanya tidak boleh bergerak ke depan. Dia akan jadi sebagai orang yang tidak boleh maju. Nak buat satu perkara kena tengok ada tak sial, lama-lama tak boleh buat apa-apa. Kan ada orang-orang zaman dahulu kan, kalau nak ke mana-mana dia tengok juga yang ni angin ke, dia tengok kicauan bulu burung ke, ni tak elok ni, boleh jadi berlaku kesialan sampai bila-bila tak boleh buat apa. Jadi maknanya apa? Menghalang kemajuan. Sedangkan bukan itu. Di mana bagaimana kita ni nak mendapat barakah, nak dapat kesuksesan dalam hidup kita ni, Rasulullah SAW telah menyebut, yakni dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang tidak memulakan sesuatu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, bahawa aqta', dia akan terputus, maknanya tidak akan barakah. Itu jelas dalam hadis Nabi. Jadi bagaimana sebagai orang beriman, semua ni diserahkan kepada Allah dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, setiap perbuatan yang kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim sudah tentu akan dapat barakah. Sebab mafhum daripada hadis itu, sesiapa yang memulakan sesuatu dan tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahawa aqta', dia akan terputus, terpotong. Maksud terputus atau terpotong itu maksud tidak ada barakah. Kita nak duduk Bismillahirrahmanirrahim, nak pakai selipar Bismillahirrahmanirrahim, nak masuk kereta Bismillahirrahmanirrahim, nak keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, nak jimat Bismillahirrahmanirrahim, maknanya boleh memberi barakah. Sebab itu adalah hadis Rasulullah SAW. Kan Nabi kan dibuka hijab apa akan berlaku di hadapannya. Bukan Nabi SAW tahu sendiri, tetapi dengan izin Allah. Allah Ta'ala buka hijab, dia nampak ke depan. Dan kesemua itu di dalam wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yakni tidak berkata Muhammad SAW itu melainkan dengan wahyu, tidak berkata dengan nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu percaya di situ, pegang sungguh-sungguh. Nasib sial atau buruk akan sentiasa menimpa seseorang kerana perilaku orang itu sendiri yang penuh dengan kekufuran, penolakan dan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sudah jelas, akan pasti kesialan dan buruk serta musibah itu akan berlaku kepada seorang itu apabila dia hidup dalam keadaan kekufuran dan mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hidupnya akan jadi sempit. Sebab semua menanggapi akan benda-benda boleh memberi mudarat dengan sendiri, boleh memberi kesialan dengan sendiri. Hidup akan jadi sempit. Di mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama." Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, kata Allah. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan hidup dalam keadaan sempit. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dah melarang kita daripada mengkufiri Allah, kita daripada melakukan perkara-perkara yang khurafat, di mana orang yang cuba juga untuk beranggapan ataupun mempercayai sesuatu itu dengan sebab sesuatu kesialannya, dia akan sempit. Sebab apa? Dia berpaling daripada peringatan Allah. Wa man a'rada 'an dzikri, kata Allah, barang siapa yang berpaling daripada peringatanku,
ma'isyatan dhanka, dia hidup dalam keadaan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Di mana? Di hari akhirat besok. Sebab apa buta? Sebab tidak melihat kebenaran. Sedangkan kebenaran tu di dalam Al-Quran, kebenaran tu daripada hadis Rasulullah SAW. Islam tu bukan menghambat kita daripada kemajuan. Mempercayai benda-benda yang khurafat ini sebenarnya menghambat kita daripada melakukan kemajuan. Yang nak buat satu perkara, terpaksalah kita ni mempelajari benda-benda yang khurafat ini. Orang jahiliyah mempunyai keyakinan dan sejarah yang bermacam-macam ragam berhubung kait dengan perkara ini. Ini orang jahiliyah. Jahiliyah ni makna orang jahil. Jahil ni bahasa kita ni orang tak pandai lah, orang tak cerdik lah. Jahil maknanya bodoh. Jahiliyah ni bukan bermaksud bodoh dari segi kehidupan, tapi bodoh dari segi kebenaran. Dia menolak kebenaran. Orang yang menolak kebenaran tu adalah orang yang jahiliyah. Orang Arab ni digelar sebagai jahiliyah sebab menolak kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermaksud mereka jahiliyah dalam mencari harta dunia, tidak. Di antara mereka ada yang kaya raya. Bukan bermaksud mereka ni bodoh sampai tidak dapat mencari harta, tidak. Tetapi jahiliyah di sini adalah dengan sebab menolak kebenaran. Di mana mereka-reka ni, orang jahiliyah ni, dia mereka-reka lah. Dia mencipta sesuatu perkara agar sesuatu akan jadi lebih jadi besar. Maknanya orang jahiliyah ni bagaimana dia buat satu patung dan dia akan reka peraturan bagi patung tu. Patung ni kenapa, sebab dengan sebabnya mereka boleh dapat kekayaan. Orang kaya Arab yang jahiliyah ni, dia mencipta patung-patung tu dan dia meletakkan satu-satu peraturan pada patung tu, sehingga mereka ni boleh dapat kekayaan. Itu satu daripada bisnes. Dan orang-orang yang mengikut mereka ni jadi macam tu, dapat turun. Tu disebut di sini orang jahiliyah mempunyai keyakinan dan sejarah yang bermacam-macam ragam berhubung kait dengan perkara ini. Memang betul, orang jahiliyah ni bermacam-macam ragam kepercayaan mereka kepada benda-benda yang khurafat ini, yang kemudian dihapuskan oleh Islam. Apabila datang Islam, Islam hapuskan ke semua sekali. Yang ini dari segi akidah, Islam betulkan. Dari segi syariat, Islam betulkan. Dari segi munakahat, pernikahan, Islam betulkan. Kesemua itu dibetulkan oleh Islam kembali kepada benar, kepada fitrah kejadian manusia itu sendiri. Jadi banyak kalau kita lihat bagaimana yang ini dicontohkan kepada diri Rasulullah SAW sendiri, tentang bagaimana dalam membetulkan masyarakat itu. Dari segi akidahnya, dari segi syariatnya, dari segi hubungan kekeluargaan, munakahatnya. Di mana di antara perkara yang Islam hapuskan, contoh dari segi munakahatnya, Islam menghapuskan hukuman zaman sebelum Islam. Mereka melarang ataupun mereka mengharamkan anak angkat, isteri anak angkat tu berkahwin dengan bapa angkat. Mereka menganggap anak angkat itu adalah anak betul, sehingga apabila anak angkat tu bernikah, di mana isteri anak angkat tu tidak boleh bernikah dengan bapa angkat. Sedangkan bapa angkat tu bukan bapa nasab. Jadi Islam datang membetulkan itu. Dan banyak lagi lah yang kalau kita lihat tu dari sudut apa, dari sudut munakahat, dari sudut apa, dari sudut pernikahan. Rasulullah SAW menilai bahawa pembomohan ilmu sihir dan petanda sial sebagai suatu rangkaian keburukan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man tatayyar atau tatayyara lahu atau takahhana atau tukahhinu atau takahhana lahu atau sahara atau suhira lahu." Rawi Tabarani. Yang bermaksud tidaklah sebahagian daripada kami orang-orang yang meyakini petanda sial atau meminta diramalkan kesialannya, atau meminta khidmat bomoh, atau meminta disihirkan. Laisa minna, tidak daripada kami, kata Rasulullah SAW. Maknanya
Bagaimana ini adalah tanda kalau kita belajar ilmu usul fiqh, bagaimana kita nak tahu sesuatu itu suatu dalil ataupun sebagai tanda itu sebagai haram. Satu daripada ini laisa minna, apabila Rasulullah SAW mengatakan seorang tu bukan daripada dia, perbuatan tu bukan daripada kalangan kami, ini perbuatan tu haram. Itu satu daripada tanda bagaimana kita nak kenal sesuatu tu haram. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkara tu haram terus, memang haramlah. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala yakni menggunakan kalimah la nahi, la tegah, wala taqrabuz zina, jangan hampir kepada zina. Maknanya la tu la nahi, la tegah, itu menunjukkan sebagai perkara yang haram. Dan kadang-kadang dari segi negatif ataupun sesuatu tercelaan daripada Nabi SAW sebagai nama di sini, laisa minna, bukan daripada kami. Maknanya ini adalah merupakan perbuatan yang dicela. Kalau Nabi menganggapi seorang itu bukan daripada kalangan umat dia, maknanya perbuatan itu adalah cela. Di mana pada hadis ini Rasulullah menyebut yang bermaksud tidaklah sebahagian daripada kami orang yang menyakini petanda sial. Ini Nabi tidak mengaku ya orang itu daripada kalangan dia, kalangan umat dia, yang mengakui sesuatu tu boleh memberi kesialan, meyakini sesuatu tu boleh memberi kesialan. Kita kena hati-hati. Jangan ada dalam perasaan kita, pegangan kita ataupun keyakinan kita sesuatu tu dapat memberi kesialan. Sebab berat dia punya hukumannya. Nabi tidak menerima seorang itu sebagai umat dia. Laisa minna, bukan daripada kalangan kami, maknanya bukan daripada umat Nabi. Kalau bukan daripada umat Nabi, siapa lagi kufurlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan mana apabila seorang itu beramal dengan amalan sebegini, mana sembahyang dia, puasa dia dan sebagainya, amalan-amal soleh itu akan tertolak. Sebab apa? Bukan daripada kalangan Nabi. Laisa minna. Atau meminta diramalkan kesialan, ataupun dia minta kepada satu orang lain yang kononnya boleh meramal sesuatu yang akan berlaku di masa hadapan, berlaku sial ataupun tidak. Ini adalah merupakan perkara yang ditegah oleh Rasulullah SAW. Laisa minna. Atau meminta khidmat bomo atau meminta disihirkan, ini adalah merupakan perkara yang ditegah oleh Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali tuan-tuan. Sebab apa? Amal soleh yang kita buat itu akan hilang, hapus. Sebab apabila Nabi tidak mengaku kita sebagai sebahagian daripada ni, tidak mengaku sebahagian daripada umatnya, bagaimana? Maknanya tidak beriman kepada Rasulullah SAW, tidak beriman kepada Nabi, bermaksud tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga sungguh-sungguh ni. Dan kalau kita tidak ada keyakinan ini dalam diri kita pun, apa dia punya masalah? Tak ada masalah apa-apa kan. Hidup kita tu dalam keadaan yang tidak terikat dengan benda ini. Nak keluar rumah dengan bacaan doa, nak melakukan satu perkara dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, sudah cukup. Nak keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa sami'un 'alim, cukup. Nak keluar rumah lama-lama wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majidun fi lawhin mahfuz, baca di pintu rumah kita insya-Allah 3 kali, kata ulama, insya-Allah Allah Taala akan jaga rumah kita. Kan ianya adalah ayat Al-Quran. Kalau waktu subuh bagaimana kita baca bismillah, lepas subuh kita bismillahirrahmanirrahim la yadurru kita baca. Itu adalah merupakan amalan-amalan yang kita minta berlindung kepada Allah. Kita minta perlindungan daripada Allah. Dan di antara ayat-ayat yang kita boleh baca juga, laqad ja'akum tu boleh baca dalam surah Taubah, boleh baca laqad ja'akum hingga akhir itu. Ada amalan-amalan yang mudah-mudahan kata ulama Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita. Dia ada ayat Al-Quran. Al-Quran itu kan syifa. Rasulullah bersabda, al-iyafatu wat-tiyaratu wat-tarku minal jibti. Rawahu Abu Dawud, An-Nasa'i wa Ibnu Hibban. Yang bermaksud meramal dengan membuat garis di pasir, menganggap sial dengan petanda alam, dan meramal dengan lemparan batu merupakan sebahagian daripada bentuk sesuatu yang disembah selain daripada Allah. Jelas. Yang perkara ini, perbuatan ini, contoh yang Nabi sebut ini, seperti meramal dengan membuat garisan di pasir,
Jadi mungkin ada dia punya kaedah lah. Mungkin orang beramal dengan ni, buat conteng sana, conteng sini, buat garis sana, garis sini, oh jadi macam ni. Garis sini bertembung ini akan jadi macam ni. Ini adalah merupakan sesuatu yang ditegah oleh Rasulullah SAW, dan juga menganggap sial dengan petanda alam, seperti menganggap bunyi kicauan burung ataupun dengan tiupan angin dan sebagainya, menganggap itu adalah sesuatu yang kesialan. Meramal dengan lemparan batu merupakan sebahagian daripada bentuk sesuatu yang disembah selain Allah. Ini adalah contoh-contoh perbuatan sesiapa yang meyakini kesemua ini dapat memberi kesan, dapat memberi musibah, dapat memberi mudarat dan juga dapat memberi manfaat. Sesungguhnya ini adalah bentuk satu sembahan selain daripada Allah. Jadi kalau menyembah selain daripada Allah tu, apa dia punya kesannya? Natijahnya sudah tentulah syirik kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala larang seorang tersembah selain daripada Allah. Disembah dari segi apa? Dari segi keyakinan, bukan sembah dari segi fizikal. Kalau sembah fizikal, sembah pokok, sembah patung tu memang jelas fizikalnya kafir. Tapi berlaku perkara ini yang berlaku ini dilakukan oleh orang yang Islam, yang disembah dari segi apa? Dari segi keyakinan itu. Sedangkan keyakinannya dapat memberi mudarat dan juga manfaat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu dilakukan hanya menuruti prasangka sahaja, bukan mengikut pandangan akal sihat. Ini sangkaan, hanya sangkaan. Mula daripada orang yang mula-mula mereka dia punya peraturan ini sehingga diikuti oleh orang kemudian, sehingga dijadikan sebagai apa? Sebagai satu keyakinan. Ini boleh berlaku. Mungkin beberapa generasi yang lepas pernah melakukan satu benda khurafat ini, lepas tu diikuti oleh orang lain sehingga jadi sebagai keyakinan. Dan benda tu kadang-kadang Allah Ta'ala uji. Apabila berlaku betul macam tu. Apabila berlaku betul macam tu, sehingga menyebabkan ada keyakinan. Bagaimana mungkin seorang manusia menjadi celaka kerana garis di pasir, lemparan batu atau kicauan seekor burung? Jadi pengarang membuat satu lontaran soalan. Bagaimana mungkin seorang manusia menjadi celaka kerana garis di pasir? Ataupun bagaimana mungkin seorang manusia jadi celaka dengan sebab lemparan batu? Ataupun bagaimana manusia boleh jadi celaka dengan sebab kicauan burung? Ini kicauan burung ni dalam masyarakat Melayu kita memang ada ni. Ada dalam masyarakat Melayu kita zaman-zaman dahulu lah. Kalau bunyi burung hantu akan berlaku begini, macam-macam. Ini jadi sebagai satu keyakinan. Ada tempat yang meyakini kalau burung hantu tu berbunyi di waktu maghrib akan ada orang mati. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala uji keimanan kita. Apabila berlaku besok ada orang mati, sehingga jadi satu keyakinan kepada orang kampung. Ini benar ni tuan-tuan. Ini pernah berlaku lah. Pernah berlaku. Apabila satu orang mati, apabila burung tu ada, burung hantu tu datang berbunyi, orang kampung kata ni ada mati lagi ni. Selang beberapa hari mati lagi. Oh betul. Mana jadi satu keyakinan. Ni. Sedangkan mati itu kan kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah Ta'ala tugaskan malaikat maut untuk cabutnya. Semua yang berlaku adalah dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak memerlukan perantara apapun untuk mewujudkan kehendaknya. Kesemua itu berlaku dengan kehendak takdir Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkehendak kepada apa saja perantaraan untuk melahirkan ataupun untuk melakukan sesuatu. Allah Subhanahu Wa Taala, qudrah Allah itu mutlak. Tidak ada suatu perantaraan pun yang menghalang qudrah Allah ataupun membantu kepada qudrah dan iradah Allah. Kesemua itu adalah merupakan mutlak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang berkeyakinan satu-satu tempat yang ada kemalangan maut itu kena dibuat semahan umpamanya. Kena buat sesuatu apa ni macam-macam lah, letak ayam ke apa ke semua. Dan jadi satu keyakinan di zaman-zaman dulu, zaman-zaman kecil-kecil dulu kita ingat. Kalau berlaku satu kemalangan maut, orang kampung pakat buat ayam panggang yang boleh letak kat situ. Sedangkan zaman tu nak dapat ayam susah.
Masa kecil-kecil dulu nak makan ayam ni bila tuan-tuan, misal nak raya je orang makan ayam. Tapi apabila tempat yang kecil letak ayam, tapi kadang-kadang ayam tu hilang, orang makan. Orang pergi curi, budak-budak nakal pergi curi. Ini adalah merupakan satu kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis marfu' Rasulullah bersabda, "Salasatun la yaslamu minhunna ahada. Al-dhannu wat-tiyaratu wal-hasad. Fa idza dhananta fala tuhaqqiq wa idza tatayyarta fala turajji' wa idza hasadta fala tabiq." Hadis riwayat Tabarani yang bermaksud ada 3 aspek di mana sesiapa pun tidak akan mungkin selamat daripadanya, iaitu prasangka, menganggap sial dengan petanda alam dan dengki. Jika kamu mempunyai prasangka, maka janganlah diwujudkan, dan jika kamu percaya dengan petanda alam, janganlah kembali, dan jika kamu dengki, maka janganlah engkau tunaikan. Jika ini yang dilakukan, maka 3 aspek di atas hanyalah sebuah angan-angan yang melintas dalam hati dan tidak memberi pengaruh atau kesan sedikit pun juga. Apa maksudnya? Perhati dalam hadis ini 3 pesanan ni. 3 pesanan yang berlaku kepada sebahagian kita lah. Ada 3 aspek di mana sesiapa pun tidak akan mungkin selamat daripadanya. 3 aspek ini kalau tidak berhati-hati, kita akan tercerbur sama dalam 3 perkara ni, iaitu prasangka, bersangka buruk kepada orang. Prasangka, satu prasangka, ini prasangka. Menganggap sial dengan petanda alam, ini menganggap sial dengan petanda alam dan dengki. 3 bentuk. Satu sangka, sangka begini, sangka. Dan yang keduanya sial dan juga petanda alam dan dengki. Jadi kalau berlaku ini dalam diri kita, jika kamu mempunyai prasangka, maka janganlah diwujudkan. Yang kita ni berprasangka orang ni nak buat begini pada kita, jangan kita mewujudkan itu sebagai sesuatu ancaman kepada kita. Ataupun kita berprasangka orang ni akan dapat merampas hak kita, jangan berprasangka. Melainkan memang jelas dia tu memang pencuri, perompak, bawa senapang tu memang nak rampas. Mana kita berprasangka. Ini adalah perkara yang perlu kita buang. Sesiapa yang ada prasangka sebegitu, jangan dia ikuti sangka tu. Dan yang keduanya, jika kamu percaya dengan tanda petanda alam, janganlah kembali. Orang-orang dahulu, kalau dia dalam perjalanan musafir, kalau ada sesuatu petanda alam ini yang dia belajar, kalau begini tandanya kena balik, kata dia, tak boleh teruskan musafir. Ini jangan ikut pergi je. Yang dapat memberi mudaratnya Allah Subhanahu wa taala. Dia teruk kalau kita dah dalam perjalanan jauh dan nak balik ke Kelantan sana, sampai dekat Karak highway ni ada petanda balik semula. Teruk. Ini adalah benda yang teruk. Terus saja berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah agar kita ni diberi keselamatan. Dan di antaranya lah yang diajar oleh para ulama, kalau kita nak amalkan lah. Nak amal boleh, tak amal boleh. Kalau kita nak berjalan jauh ni macam mana? Apabila ahli keluarga kita dah naik kereta semua, kita duduk di pintu kereta, kita baca surah, kita baca ayatul kursi. Kita duduk pintu kereta, kita baca ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. 9 kali wakaf. Dan apabila kita baca tu wala ya'uduhu hifdhuhuma tu, kita ulang sehingga 75 kali. Kita keliling kereta lah, kita keliling kereta 3 kali. Sampai wala ya'uduhu hifdhuhuma tu, kita pusing kereta sambil baca 3 kali pusingan. Kita naik ke kereta dan kita sambung baki 75 kali tadi. Mudah-mudahan
akan diberi keselamatan kepada kita. Dan bacalah doa tu, doa perjalanan insya-Allah. Kita yakin sebab itu dengan ayat kursi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan pesanan Rasulullah SAW yang ketiga, dan jika kamu dengki maka janganlah engkau tunaikan. Dengki ini ada dalam penyakit hati. Apabila seorang mendapat nikmat, yang mana dengki, yang dengki itu kena buang. Di mana nikmat yang didapati oleh seorang itu adalah milik Allah, anugerah Allah, bukan dengan sebab diri sendiri. Siapa yang ada penyakit dengki ini adalah dosa. Dan dengki ini boleh menyebabkan penyakit yang lain. Dia boleh menyebabkan marah, dan kemuncak daripadanya boleh membunuh orang dengan sebab dengki ini. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "At-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk, at-tiyaratu syirk." Yang bermaksud menganggap sial dengan petanda alam adalah syirik. Menganggap sial dengan petanda alam adalah syirik. Menganggap sial dengan petanda alam adalah syirik. Syirik ini mempersekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yani sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampunkan dosa orang mensyirikkannya, dan Allah Taala akan mengampunkan dosa selain daripada itu. Seorang yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah, dia tidak akan mendapat keampunan daripada Allah kalau tidak bertaubat masa dia sebelum dia mati. Kalau dosa yang lain walaupun besar macam mana sekalipun tidak syirik kepada Allah, masih ada lagi peluang keampunan Allah. Walaupun tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus dibakar dalam neraka, tetap mungkin iman itu dia dapat masuk dalam syurga mengikut tempoh yang
dikehendaki oleh Allah. Syirik ni memang tak akan masuk syurga sampai bila? Kalau kita nak ingat, jadi janganlah melakukan benda yang syirik. Dalam hati setiap insan pasti timbul perasaan seperti itu, namun akan segera hilang jika kita mahu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala yang berlaku kepada takdir dan kehendak Allah. Kadang boleh berlaku dalam diri ataupun dalam perasaan setiap orang. Kalau berlaku satu perkara dikaitkan dengan satu perkara, boleh berlaku kepada siapa-siapa. Jadi bagaimana kita sebagai beriman tu kait dengan Allah. Kita nafikan benda itu, kita mengucap, kita hendaklah kita isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, astaghfirullahalazim. Kadang-kadang boleh berlaku dalam perasaan kita ni, apabila berlaku satu musibah, sebab benda ni kot akan berlaku. Kadang apabila perasaan itu ada, syaitan akan menggoda ataupun menetapkan benda itu. Jadi bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kalau kuat sangat, astaghfirullahalazim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang memberi mudarat dan juga manfaat. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini jagalah akidah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bima 'allamtana waj'alna min 'ibadikas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.